warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan keizinan daripada Allah pada pagi ini. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada ilmu yang bermanfaat ini. Moga-moga Allah menerangi jalan-jalan kehidupan dunia kita dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali ke negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di penghujung surah Yusuf alaihissalam dan nanti kita akan lihat rumusan-rumusan daripada pengajaran-pengajaran di dalam surah Yusuf ini sebagai surah yang dijamin oleh Allah sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang Allah Taala telah rakamkan dan Allah telah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Pada minggu yang lalu, iaitu kita telah berhenti pada ayat yang ke berapa minggu lepas? 90 99. Oh, okey, kita masuk ayat yang ke 100 kan? Okey. Baik, kita kembali pada ayat 93 dan kita terus habiskan pada hari ini daripada ayat 93 tu sebab kita akan tengok pada permulaan babak dia. Iaitu setelah kali ketiga, iaitu abang-abang Nabi Yusuf AS kembali ke bumi Mesir, bertemu dengan abang yang sulung. Kan abang sulung tu tinggal di Mesir, tak pulang ke Palestin adalah kerana mengakui kesalahan dia, menyebabkan Bunyamin itu ditangkap dan akhirnya menjadi hamba. Maka Nabi Yaqub AS telah perintahkan anak-anaknya kembali ke bumi Mesir dan pergi mencari Bunyamin dan juga Nabi Yusuf AS. Maka kedatangan mereka kali yang ketiga itu, bertemulah mereka dengan Al-Aziz Mesir dan waktu itulah mereka bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Okay, dan Nabi Yusuf AS telah direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan keseluruhan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh abang-abangnya. Yang ini boleh tengok pada ayat yang ke-92, ayat sebelum tu. Okay? Yang mana Nabi Yusuf telah memaafkan keseluruhan abang-abangnya. Dan ayat 92 itulah dialog yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi membuka kota Mekah. Pada peristiwa Fathu Mekah tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi SAW menyebutkan kalimah ini dan Nabi memaafkan keseluruhan kesalahan orang-orang Quraisy yang pernah mengancam bunuh Nabi dan yang pernah menghalau Nabi SAW keluar daripada kota Mekah. Maksudnya, cerita Yusuf ini sangat memberi kesan kepada Nabi. Sampaikan surah ini turun pada tahun ke-10 kenabian dan peristiwa itu berlaku pada tahun yang ke-8 kenabian, 8 Hijrah. Artinya dalam tempoh 10 tahun lah. Secara kasarnya, lebih kurang, okey, saya macam ni. Tahun ke-10 kenabian surah ni turun. Peristiwa pembukaan kota Mekah ni tahun ke-8 Hijrah. Okey. Ada baki 2 tahun lagi kan. Sebab Nabi SAW keluar. Saya bawa timeline sikit tuan-tuan supaya nampak. Nak tunjukkan surah ni memang memberi kesan pada Nabi.
Yang ini tahun ke-10 kenabian. Disebut sebagai Amun Nubuwah. Kat sini kita bahagikan dia masuk ke zaman Madinah. Kat sini Nabi SAW hijrah. Okay. Kat sini dia dah mula sebagai disebut sebagai Amul Hijrah. Kat sini ada tahun ke-10 kenabian, ada tahun ke-11 kenabian, ada tahun yang ke-12, 11, 12 dan 13, tak maaf. Dan kat sini ada tahun yang ke-13. Okey. Dan bermula dah era ni, maka masuklah tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah, 6, 7 dan 8. Di sini berlakunya peristiwa Fathul Mekah. Okey, tahun ke-8 hijrah ni berlakunya peristiwa Fathul Mekah. Bayangkan pada waktu inilah Allah Ta'ala turunkan surah Yusuf. Okay. Allah Ta'ala turunkan surah Yusuf ini bersempena Nabi SAW berada dalam kedudukan ujian yang sangat berat. Kita dah bincang dah. Pertama iaitu Nabi SAW telah diasak. Hampir 10 tahun dakwah ditolak oleh Quraisy. Sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Ada yang ditindas, dizalimi. Yang kedua, Nabi SAW baru kewafatan pakciknya, Abu Talib. Kemudian Nabi SAW baru kewafatan Khadijah. Dan Nabi SAW ketika ini bangkit pergi dakwah ke Taif. Dan waktu itu juga Nabi dihalau oleh penduduk Taif. Maksudnya Nabi dalam keadaan yang sangat-sangat down. Dan kita boleh tengok kesimpulan kesusahan Nabi di sini iaitu pada doa Nabi setelah Nabi SAW keluar daripada Taif. Doa di Taif tu. Kalau ibu-ibu tengok doa di Taif tu, kita boleh bayangkan perasaan Nabi. Apa yang saya buat ni salah ke? Sampai Nabi rasa macam tu. Saya buat ni salah ke? Sebab serba-serbi salah. Kalau ada orang terima, ada orang boleh accept apa yang Nabi dakwah, mengiyakan, itu satu benda yang memuaskan hati Nabi. Tapi sekarang ni, Nabi ke Taif orang tolak. Berada di Mekah orang tolak. Kemudian dah setelah berdakwah ni pula pakcik meninggal, isteri meninggal. Kita boleh bayangkan Nabi berada dalam situasi yang sangat-sangat lemah. Maka waktu itulah Allah menurunkan surah Yusuf. Sebab itu surah Yusuf ini dia bercerita berkaitan tentang ujian-ujian. Dan mengajar Nabi dan mengajar kita supaya berdamai dengan takdir Allah. Okay, sentiasa melihat takdir Allah ni dengan inilah sebagai al-khair makhtarullah. Dia kata, sebaik-baik pilihan Allah itulah adalah pilihan Allah. Maksudnya, apa yang berlaku semuanya kebaikan. Dan ia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang Allah tentukan itulah yang paling terbaik. Jadi Allah turunkan. Bayangkan, surah ni turun tahun 10 kenabian. Tapi Nabi ulang dialog ayat 92 itu pada tahun ke-8 Hijrah. Artinya ada 11 tahun dekat sini. Daripada tahun ke-11 kenabian ni sampai tahun ni. Yang ni kalau kita belajar sirah, ada kala dipanggil sebagai tahun kenabian, ada yang dipanggil sebagai tahun hijrah. Secara asasnya, tahun kenabian merujuk kepada zaman Mekah. Tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, itu namanya zaman Mekah. Jangan keliru Dan dia hanya terhenti pada tahun ke-13 kenabian je. Okay, ini namanya tahun Mekah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah, tak dipanggil tahun kenabian. Dia berubah menjadi tahun hijrah. Sebab itu dia start balik tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah. Kalau ikutkan tahun pertama hijrah tu artinya tahun ke-14 kenabian. Tapi kita tak panggil macam tu dah. Para ulama sirah telah bahagikan. Tahun kenabian merujuk zaman Mekah, tahun hijrah zaman Madinah. Okay? Jadi kalau kita kira bermula daripada sini sampailah Fathul Mekah ni ada lebih kurang 11 tahun. Tapi Nabi sebut masa Nabi SAW tunaikan solat di dalam Kaabah, keluar orang Mekah dah tunggu dah. Apa hukuman yang Nabi akan putuskan setelah Nabi menguasai kota Mekah? Lalu kata Nabi SAW, tengok pada ayat kedua 92 surah Yusuf itu,
Itulah dialog yang Nabi SAW sebutkan kepada orang-orang Mekah. La tathriba alaikumul yaum, kata Nabi. Kata Nabi Yusuf, dan itulah yang disebutkan oleh Nabi. Tidak lagi adanya cercaan. Kalimah tathrib. Tidak ada lagi kalimah cercaan, kutukan, kemarahan dan sebagainya kepada kamu hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kamu semua. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Tuhan yang maha belas kasihan. Dan Tuhan yang maha penyayang. Yang ini dialog. Nak tunjukkan surah ini sangat memberi impak pada Nabi. Sampai Nabi pun mengulangi semula perkataan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Baik. Nanti ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita akan tengok kenapa Yusuf ni dia jadi pemaaf sungguh. Last kali ending surah Yusuf tu, Allah rakamkan ada benda yang Nabi Yusuf buat yang dia letakkan sebagai objektif hidup dia. Dan itulah yang merubah kehidupan dia. Bukan dia sajalah. Dan kehidupan kita, kalau kita jadikan ia sebagai panduan kita. Nanti kita akan tengok di penghujung surah Yusuf. Okey, baik. Kita tengok ayat 93, maka Nabi Yusuf bila dah maafkan adik-adiknya, abang-abangnya, dia pun kata, idhabu biqamisih, pergilah pulang ke Palestin, bawa bajuku ini, fa'alku, dan kamu letakkan ala wajhi, pada wajah ayah. Wajhi abi, pada wajah ayah. Ya'ti basira, maka akan kembalilah penglihatan kepada ayah. Waktu ni, dan bawa semua, bi ahlikum, ahli-ahli keluarga kamu. Bawa kamu punya ayah, Nabi Yaqub bawa ibu-ibu kamu, bawa isteri-isteri kamu, bawa anak-anak kamu. Dan riwayat tafsir kata apa? Bawa semua haiwan-haiwan dia. Dia punya ternakan semua bawa. Maknanya hijrah. Daripada Palestin tinggalkan dan kita akan mulakan kehidupan baru di bumi Mesir. Okay, itu perintah daripada Nabi Yusuf AS. Ajma'in, keseluruhan. Semua bawa, jangan tinggal. Haiwan ternakan, anak cucu ke, isteri ke, apa semua bawa. Jangan tinggalkan. Dan pada ayat 93 ni, para ulama tafsir kata apa? Dulu, Nabi Yusuf ditolak, dihalau. Kan? Tak dipedulikan, dipinggirkan oleh ahli keluarga. Siapa? Dia yang paling kecil. Tetapi Allah datangkan satu pengajaran kepada kita. Pada ayat 93, Nabi Yusuf yang memberi arahan pula. Yang menentukan pula jalan kepada ahli keluarga dia. Okay? Jadi macam tu dengan kita. Boleh jadi, mungkin ada kalanya kita punya percakapan dalam kalangan keluarga kita tak didengari. Sebab kita mungkin yang paling kecil. Ataupun kita lah yang ekonominya kurang. Contohlah, tak berapa baik ekonomi kita berbanding abang-abang yang lain. Tetapi selagi mana kita berada di jalan Allah, selagi mana kita tetap bersabar dan meyakini apa yang kita buat itu benar dan apa yang Allah perintahkan, percayalah lambat laun nanti akan kembali. Yang kita niatkan ikhlas ni, Allah Ta'ala akan bantu kita. Okay? Sebab itu Nabi Yusuf ni Allah tunjukkan. Dulu orang tak dengar cakap dia, orang buang dia. Tapi akhirnya, dia pula yang suruh. Dia yang perintahkan, dia yang larang. Dan abang-abang yang lebih tua, yang lebih dewasa, menjadi pelaksana pula apa yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf AS. Okay? Maksudnya dalam bahasa kita ni, dulu dia duduk di bawah, sekarang dia duduk di atas pula. Kehidupan ni macam roda. Okey. Kemudian ayat 94. Cerita di bumi Palestin. Okey, sebab itu Allah mulakan dengan kalimah walamma, dan apabila. Okey, ataupun tak kala, ketika mana. Ini semua bahasa-bahasa novel lah. Okey. Kata Allah Taala walamma, dan ketika mana, babak ini cerita di Palestin pula. Fasalatil 'ir. Fasalatil 'ir, iaitu telah terputuslah kafilah. Minggu lepas saya tak jumpa perkataan yang tepat. Fasalatil 'ir. Fasalatil 'ir, asal ni artinya terputus. Fasal ni maksudnya terputus. Fasal ni maksudnya terputus. Kalau wasal maksudnya sambung, kan? Wasal namanya sambung. Okay? Fasal maksudnya terputus. Jadi Allah kata fasalatil 'ir. Al-ir merujuk kepada unta. Al-ir ni maksudnya unta. Sebab itu ada satu gunung di Madinah ditandakan sebagai batu. Tanah haram di kota Madinah ni, Nabi kata apa?
iaitu di antara Bukit Air dan juga Bukit Thur. Okay, ada satu bukit tu namanya Bukit Air dan satu lagi namanya Bukit Thur. Di antara dua bukit ni adalah tanah haram di kota Madinah. Bukit Air ni namanya Bukit Unta. Ni kalau pergi ke Kubak, bukit tu nampak macam unta yang sedang tidur. Bentuk dia tak bukan unta macam kita lah. Kita ada Pulau Dayang Bunting kan. Dari jauh nampak macam seorang wanita yang berbaring sedang mengandung kan, sedang hamil. Jadi di sana tak ada satu bukit bentuk macam unta, Air. Bukit ni berhampiran Kubak. Bukit Thur ni pula dia di belakang Bukit Uhud. Dia berhampiran, kalau hari ni orang panggil Jabal, bukan Jabal, Medan Magnet. Orang Melayu kata Medan Magnet. Itu tanah haram kota Madinah, ditanda Okey. Baik, jadi Air dekat sini bererti unta dan diterjemahkan sebagai kafilah lah, pedagang-pedagang. Kenapa? Sebab pedagang yang membawa harta dagangan daripada Mesir, Palestin ni, mereka menggunakan kenderaannya adalah unta. Okey, jadi Allah menggunakan al-Air merujuk kepada kafilah. Fasalatil Air ini iaitu kita terjemahkan sebagai di persimpangan. Saya minta maaf, minggu lepas saya susah tak tahu nak cakap apa. Di persimpangan. Artinya, cuma para ulama sebut, ni antara hikmah. Pertama, iaitu contohlah ni Mesir dan yang ini Palestin. Contohlah. Ni Mesir, ni Palestin. Perjalanan kafilah tu kemungkinan lah daripada ke sini lah. Daripada sini ke sini. Ni perjalanan dia. Di mana persimpangan itu? Iaitu bila kafilah ni tak mengikut laluan ni. Tak mengikut laluan utama. Tetapi dia menyimpang ke arah rumah Nabi Yaqub. Misal. Jadi, ketika mereka terputus. Dekat sini kalimah fasal tu. Masa mereka di persimpangan tak mengikut laluan tu. Maka ketika itulah bau baju Nabi Yusuf itu telah dibau oleh ayahnya. Nabi Yaqub dah bau dah baju Nabi Yusuf. Jarak persimpangan ni nak ke rumahnya tak diketahui. Tapi para ulama kata di sinilah adanya satu karamah lah bagi seorang Nabi. Dia dah bau dah. Dan kita pun dah sebut sebelum ni, macam mana Yusuf tahu ayahnya buta? Tiba-tiba kata ambil baju saya ni bagi dekat ayah kamu. Kan, bagi dekat Nabi Yaqub. Macam mana Nabi Yusuf tahu? Sedangkan Nabi Yusuf tak tahu pun ayahnya buta ke. Dia dah terlepas daripada kecil lagi, dah jauh daripada ayahnya. Di situ kemungkinan besar adalah wahyu. Seperti mana Nabi Yaqub pun tahu, Nabi Yusuf hidup kerana wahyu. Macam itulah Nabi Yusuf tahu ayahnya buta adalah kerana wahyu. Jadi saya nak bincang kat sini lah. Kalimah fasal ni iaitu kafilah ni on the way ke Palestin. Jadi bila dia keluar daripada jalan utama nak ke Palestin tu, dah ke arah rumah Nabi Yaqub, di situlah namanya di persimpangan. Jauh lah maksudnya saya nak bayang pada ibu-ibu karamah tu. Karamah dekat situ. Ya betul. Boleh, sangat boleh. Sebab memang dalam kisah Nabi SAW pun, Nabi tak melihat pada senioriti. Tapi Nabi melihat kepada talent seseorang tu. Wisdom dia, tengok kepada bakat dia dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW, sebelum hari kewafatan Nabi, Nabi mengangkat cucu dia. Bukan cucu kandung lah, cucu angkat dia. Anak kepada Zaid bin Harisah, iaitu Usamah bin Zaid. Sahabat-sahabat Nabi tak puas hati. Antaranya dia kata, kenapa kita perlu ikut Usamah? Usamah ketika itu dah riwayat kata, ada yang kata 16 tahun, ada yang kata 18 tahun. Dia adalah sebagai ketua panglima. Kalau nak jadi tentera Nabi, dia perlu mesti qualified lah. Mesti dia ada ciri-ciri panglima. Sekarang ni dia bukan panglima, dia ketua panglima. Jadi sahabat-sahabat yang lebih senior jadi macam, kenapa kita nak kena ikut patuh pada dia? Jadi benda tu didengari dan disampaikan kepada Nabi SAW. Dan kata Nabi apa? Seperti mana kamu hormati ayahnya, Zaid bin Harisah, macam itulah yang kamu kena lihat kepada Usamah bin Zaid. Dia muda, tapi dilantik oleh Nabi kerana dia punya mungkin kewibawaan dia, wisdom dia, kan, bakat dia dan sebagainya. Maka itu yang perlu diangkat. Ini banyak contoh-contoh. Zaman-zaman tabi'in pun macam tu juga. Okay?
ada seorang lagi berlaku namanya Yahya bin Yahya At-Tamimi. Saya lupa nama panjang dia. Uh, Yahya At-Tamimi. Dia ni merupakan ulama yang sangat soleh. Dia diangkat menjadi apa? Al-Qadiyul Qudha. Maksudnya dia ni kalau dalam pemerintahan, dia ni adalah hakim yang paling atas sekali. Tetapi dia ni tak dihormati oleh orang-orang tua. Ada rakyat-rakyat jelata ni tak puas hati dengan dia. Sebab apa? Sebab dia lihat dia ni tidak ada kepakaran. Sebab dia terlalu muda. Tapi bila dia berhujah, sebab dia dimalukan di kalangan khaliat. Lalu dia berhujah. Dia kata, kalau saya ni muda, habis macam mana kamu nak melihat kepada Usamah bin Zaid? Macam mana kamu nak melihat kepada Zaid bin Sabit? Ini semua tokoh-tokoh yang Nabi lantik daripada muda untuk jadi pemimpin. Jadi, kita tak diajar untuk melihat kepada senioriti. Ada orang, dia berumur, tapi dia terperangkap dengan dia punya pengalaman. Contohlah, dia bekerja 20 tahun. Tapi ilmunya, pengalamannya berkembang 5 tahun pertama je. Sebab waktu tu dia belajar. Lepas tu dia rasa selesa dah. Dia tak belajar dah. Jadi dia terperangkap dengan pengalaman dia. 15 tahun yang berbaki tu sekadar usia je. Tapi ilmu tak bertambah. Jadi, boleh jadi kita bukan tak respect dia. Tapi dari sudut kepakaran ilmu orang lain, kita kena tengok. Mungkin ada orang yang lebih muda, lebih diterima kan. Macam tu juga dengan Nabi. Masa Nabi dakwah di kota Mekah, yang menyebabkan mereka terhalang terima dakwah Nabi sebab orang-orang Mekah ni orang-orang senior. Abu Jahal, Abu Lahab ni semua level pakcik-pakcik ke atas. Orang tua. Beza dengan orang Madinah. Walaupun mereka pemimpin Madinah, tapi macam Sa'ad bin Mu'az, Usaid, Umair dan sebagainya, mereka ni adalah kalangan orang-orang muda. Sebab itu orang Madinah lebih mudah terima dakwah Nabi berbanding orang Mekah. Sebab dari sudut seniority. Okay? Puan nak tanya soalan tadi? Tak. Tadi tanya soalan ke tadi? Oh tak. Okay. Baik. Okay. Baik. Okay, sekarang kita tengok. Pada ayat yang ke-94, Allah tunjukkan satu karamah lah. Mungkinlah mukjizat. Ataupun kelebihan bagi seorang Nabi. Iaitu ketika mana kafilah itu berada di persimpangan. Daripada jalan utama kafilah tu ke rumah, menuju ke rumah Yaqub. Qala abuhum. Maka telah berkatalah Nabi Yaqub. Inni la ajidu riha Yusuf. Aku telah telah terciumlah bau daripada Yusuf. Rih tu angin Rih tu angin. Okey. Dia terbau bau daripada Yusuf. Laula an tufannidun. Tiba-tiba terus Nabi Yaqub kata apa? Kalau kamu tak nak tuduh aku sebagai adalah orang yang tufannidun. Tufannidun artinya orang yang lemah akal. Lemah akal dan lemah kekuatan dia. Maksudnya, kalau kau nak tuduh aku orang gila ke, orang nyanyuk ke, kalau kau tak nak tuduh, kau terimalah. Yang aku ni dah tercium bau Yusuf. Kalau saya lah berada di tempat anak-anak Nabi Yaqub, saya akan rasa pelik. Punya lama dah Yusuf tu tak balik, macam mana ayah boleh cam bau dia? Kan? Jadi itu logik lah kan. Tapi sebab anak-anak dia tahu ni adalah ayahnya adalah seorang Nabi. Mungkin itu kelebihan lah. Jadinya, maka ayat 95 tu terus anak-anak dia berkata. Siapa anak-anak dekat sini? Adalah menantu-menantu dia. Qalu yang jawab ni adalah anak-anak menantu dia dan mungkin cucu-cucu dia. Sebab anak-anak lelaki semua dah keluar. Semua pergi ke Mesir. Tallahi, demi Allah, innaka lafi, sesungguhnya ayah ni benar-benarlah dalalik. Dalal ni bukan hanya sesat maksudnya dalam keadaan kecelaruan, kebingungan yang qadim, kebingungan yang lama. Maksudnya ayah ni terlalu cinta sangat pada Yusuf lah. Mana anak tak cemburu. Yang jauh tu diingat, yang dekat tu diabaikan. Itu biasa. Seorang ibu bapa macam itulah kan. Kita yang dah nanti dah jadi orang tua, macam itulah. Yang jauh tu disebut-sebut, yang dekat-dekat ni tak disebut-sebut kan. Memang akan datang kecemburuan lah. Okay? Jadi anak tu marah. Memang dia meninggi. Dan para ulama tafsir melihat perkataan ini adalah perkataan biadab. Sebab apa? Dia menggunakan ayat ni dalal. Sebab perkataan inilah yang disebutkan oleh orang-orang yang menentang para rasul. Mana-mana kita baca dalam surah Al-Mulk.
bila seorang penghuni neraka masuk dalam neraka, dia akan kata, yang mana para rasul ni adalah dhalalim mubin. Mereka ni betul-betul orang yang sesat yang paling teruk lah. Ataupun orang yang dalam kecelaruan yang paling teruk. Ucapan itu direkodkan ucapan daripada anak Nabi Yaqub kepada Nabi Yaqub sendiri. Maksudnya ini adalah ucapan yang biadab. Okey, biadab lah perkataan itu kepada ayahnya. Apatah lagi ayahnya seorang Nabi. Okey. Falamma anja al-bashir. Falamma anja al-bashir. Maka ketika itu juga, di waktu yang lain, telah datanglah al-bashir, pembawa berita gembira. Al-bashir, pembawa berita gembira. Siapa al-bashir ni? Siapa al-bashir? Al-bashir dekat sini adalah salah seorang anggota kafilah tadi. Yang al-ir tadi tu. Al-ir tu, rombongan dagangan tu adalah rombongan anak-anak Nabi Yaqub yang baru pulang daripada Mesir. Dan al-bashir ni, nak bagi tahu, Allah tak sebut nama dia. Allah tak sebut nama dia. Tetapi dia inilah anak Nabi Yaqub AS dan dialah anak yang dulu, kalau tengok pada cerita awal dulu, dialah yang bawa balik baju Nabi Yusuf yang adanya darah serigala tu. Dialah yang memegang baju tu. Dan kerana dia nak menebus kesalahan tu, dialah yang memegang baju Nabi Yusuf dan nak diletakkan pada wajah ayahnya. Maka Allah menggunakan kalimah al-bashir sebab dialah yang membawa kabar gembira yang akan menghilangkan duka cita Nabi Yaqub selama-lamanya. Dan para ulama antaranya daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dan juga para tabi'in menyebutkan minta maaf, bukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas menyebutkan al-bashir dekat sini adalah merujuk kepada anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuza. Yahuza. Dia ada 12 anak kan? Salah seorang tu nama Yahuza. Yahuza inilah datuk dan juga bapa kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Ini keturunan dia lah. Ini bapa dia, Yahuza nama dia. Al-Bashir ni anak dia, nama Yahuza. Mungkin kita pun pelik, anak-anak cucunya semua jadi Nabi ni. Tapi bapaknya, perangainya, macam itulah. Ada orang mungkin akan melihat macam tu. Tapi kita kena ingat, ending kisah adik-beradik Yusuf ni, semuanya bertaubat. Okay, semuanya bertaubat kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala punya kasih memaafkan mereka dan Allah melahirkan zuriat-zuriat mereka tetap adalah kalangan orang-orang soleh. Bahkan bukan soleh aja, menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Okay, Nabi Isa pun keluar daripada keturunan mereka ni. Okay, baik. Jadinya Al-Bashir ni, abang Nabi Yusuf yang bernama Yahuza, Al-Qah, dia telah meletakkan baju adiknya Yusuf ala wajihi, iaitu di muka ayahnya. Fartadda basira, maka telah kembalilah pandangan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Okey. Dulu kita pernah sebutkan kalimah pandangan ni ada banyak. Kalimah pandangan ni dia ada banyak. Pandangan ni dia ada 3 jenis pandangan dalam bahasa Arab. Pandangan dalam bahasa Arab ni ada 3 jenis pandangan. Ada kala Allah menyebutkan dengan kalimah nazara kan? Ada kalimah Allah menyebutkan dengan kalimah ra'a. Ada kalimah Allah menyebutkan dengan kalimah basara. Basir. Okey. Tiga-tiga pandangan ni adalah pandangan yang memberi maksud berbeza-beza. Ketiganya sama, pandangan, melihat, semua sama, maksudnya sama. Tapi dalam bahasa Arab dia memberi perkataan yang berbeza-beza. Okay? Antara yang tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Mulk sendiri pun. Dalam satu ayat tu, Allah menggunakan 2 kalimah pandangan yang berbeza-beza. Sekejap kita cek balik. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Mulk, cuba tengok pada perkataan yang ke... Surah yang ke-67. Surah 67, perhatikan pada ayat yang ke ayat yang ketiga. 67:3. Kan Allah kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara. Allah gunakan kalimah tara dekat situ.
Ma tara kata Allah kan. Ma tara. Kemudian ayat yang sama tu juga Allah kata farji'il basar. Farji'il basar. Kat situ Allah guna kalimah basar. Kemudian Allah kata apa? Hal tara. Lagi sekali Allah sebut tara. Itu perkataan yang sama tu. Okey, apa beza dia? Kalau Allah menggunakan kalimah ra'a ataupun jadi fi'il mudhari' jadi tara, itu adalah melihat dengan mata. Lihat, tengok je. Kamu tengok. Kalau melihat dengan nazar, iaitu melihat dengan akal. Sebab itu selalu disebut afala yanzuruna ilal ibil. Apakah kamu tak melihat unta itu? Kalimah yanzuru itu iaitu melihat dengan akal. Kamu tengok dan kamu fikir. Proses ke akal. Tapi bila Allah sebut dalam surah Al-Mulk, tengok langit, Allah suruh tengok je. Tengok je dulu. Kamu tengok je langit, tak payah fikir. Kamu akan nampak keajaiban. Sebab apa? Langit itu sempurna. Tak ada pecah. Tak ada lompong. Tak ada kerosakan. Tengok je dah nampak kebesaran. Kemudian Allah kata apa? Kali kedua, farji'il basar. Kata Allah, farji'il basar. Kembalikan lagi penglihatan kamu dalam bentuk basar. Basar ni adalah melihat dengan hati. Kali pertama, tengok je dulu. Matara. Kalau kamu tengok dengan mata, kamu akan nampak kebesaran. Tapi kalau orang yang tak nampak, Allah kata tengok dengan hati kamu. Kamu melihat dengan hati kamu, kamu akan rasa kerdil dan Allah tu Tuhan yang maha besar. Itu beza dia. Ra'a ni melihat dengan mata, nazar ni melihat dengan akal, basar ni melihat dengan hati. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah di sini dikembalikan pandangan hati tu, iaitu menunjukkan pandangan mata Nabi Yaqub tu memang zahirnya buta lah, tapi pandangan hatinya tak pernah buta. Kan, dia celik sebab dia adalah seorang rasul. Dia adalah seorang nabi. Yang dipandu dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah kembali itu nak menunjukkan adalah Allah Taala sekadar mengembalikan penglihatan saja, nampaklah. Tapi mata hatinya tetap celik. Okey? Baik. Kemudian apa yang kata Nabi Yaqub alaihissalam? Qala alam akul lakum. Kata Nabi Yaqub alaihissalam, kan aku dah cakap dah. Bukankah aku telah cakap dahulu kepada kamu, inni a'lamu, sesungguhnya aku tahu minallah, apa yang datang daripada Allah melalui wahyu. Aku tahu tu sebab wahyu. Ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu. Dapat Baik, ayat 96 tu Nabi Yaqub kata, aku tahu yang kamu tak tahu sebab aku tahu melalui wahyu. Qalu, maka seluruh anak-anak Nabi Yaqub pun kata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami ni, dzunubana, dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan dosa. Okey. Qala, Nabi Yaqub menjawab, saufa astaghfir lakum rabbi. Baiklah, aku akan ampuni kamu daripada Tuhan ni nanti. Saufa, ada future tense kat situ. Saufa. Saufa tu maksudnya aku akan minta pengampunan kepada Allah nanti untuk kamu. Sebahagian para ulama melihat, dia kata seolah-olahnya membezakan karakter antara Yusuf dan juga ayahnya. Yusuf minta ampun, on the dot bagi, ya saya maafkan kamu. Allah akan ampunkan kamu. Saya takkan cerca kamu. Tapi Nabi Yaqub kata, tak, aku tangguh dulu. Satu dari sudut perasaan. Tapi para ulama, antaranya Abdullah bin Mas'ud, antaranya Ibnu Jurayj, antaranya Amir bin Qais dan sebagainya, mereka kata apa? Bukan Nabi Yaqub ni tak maafkan. Bukan walaupun dia ada sifat bashar, sifat manusia, tapi penangguhan yang Nabi Yaqub kata nanti ni adalah untuk menunjukkan sifat seorang ayah. Dia bukan tak maafkan, dia maafkan, tapi dia minta maaf tu adalah ketika waktu sahur nanti. Ini pandangan pada para ulama kita. Maksudnya dia akan bermunajat kepada Allah pada waktu malam, minta pengampunan daripada Allah. Saya melihat macam ni tuan-tuan. Benda ni tak dibincangkan, tapi saya melihat macam ni. Kenapa Nabi Yaqub kata dosa kamu tu aku akan minta pada Allah? Bukan, kan dosa ni sekarang anaknya kepada dia kan. Dosa anak kepada dia. Tapi Nabi Yaqub kata
saufa astaghfir lakum rabbi. Aku akan minta pengampunan kepada Allah untuk engkau. Kenapa minta pada Allah? Sebab inilah sifat seorang ayah. Yang mana dia tak rasa anak dia pernah buat salah kat dia. Walaupun anak buat macam-macam. Itu ayah ataupun ibu. Tapi dia rasa dosa itu adalah kamu telah melakukan dosa kepada Allah. Sebab ayah dan ibu ni tak pernah rasa anak ni berdosa. Anak tu buatlah apa-apa pun. Seorang ibu dan ayah tak pernah rasa anak tu melakukan dosa kepada dia. Tapi itu adalah dosa dia dengan Allah. Okay, sebab itu dia kata apa? Aku akan minta pada Allah pengampunan untuk kamu akan nanti. Iaitu pada waktu sahur, pada waktu munajat, pada waktu qiyamul lail nanti. Innahu, sesungguhnya Allah itu Tuhan Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Ni lebih pada memujuklah. Tak apa nak, tak apa. Kamu kasar dengan ayah ni, ayah dah tua dah ni. Tak apa, macam-macam yang kamu buat. Tapi ingat, Allah tu pengampun dan Allah itu penyayang. Pujuk anak lah. Maksudnya bagi anak tu rasa reda, supaya anak tu rasa tak bersalah. Okay? Bukan perkataan ni menunjukkan Nabi Yaqub tak ampunkan anak dia. Ada perasaan pada anak, tidak. Tetapi menunjukkan kepada kita, dia tak rasa anak dia bersalah pada dia. Tetapi adalah kepada Allah. Jadi dia ambil satu ruang, waktu yang paling utama, khusus meminta pengampunan Allah untuk anak-anaknya. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa anak-anaknya. Okey, baik. Ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusuf. Dan cerita lain pula. Dalam waktu yang lain pula. Iaitu ketika mana mereka ni dah bertolaklah semua adik-beradik Nabi Yusuf, termasuklah ayahnya, termasuklah ternakan-ternakannya, semua pindah daripada Palestin, mereka dah pergi ke Mesir. Dan dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abwaih. Mereka pun masuk ke tempat Yusuf. Kalimah ni selalu disebut dakhalu, masuk. Masuk ni ke mana? Boleh jadi istana, boleh jadi pejabat, boleh jadi rumah Yusuf dan sebagainya lah. Okey. Awa ilaihi abwaih. Maka Nabi Yusuf merangkul ayah dan juga ibunya. Okey, Nabi Yusuf ni merangkul ayah dan ibunya. Lama tak jumpa tuan-tuan, dapat bertemu balik, dan ini adalah kenikmatan lah. Kita kalau tengok ayat ni, dia lebih dramatik lah. Pertemuan jejak kasih yang dah lama tak jumpa dah, ayah dan ibu. Seorang ayah yang sangka anaknya meninggal tapi yakin dengan Allah Ta'ala, jumpa dengan anak. Anak yang dulu dibuang, kemudian jumpa dengan ayah. Kita boleh bayangkan, babak ni dia sangat berat. Babak ni memang babak air mata lah di penghujung-penghujung kisah. Dan dia rangkul, dia peluk ayahnya dan ibunya. Maksudnya ibu Nabi Yusuf hidup. Sebab Allah gunakan kalimah abuwai. Abuwai, dua-dua ibu bapanya hidup. Wa qala dukhulu Misr. Dan kata Nabi Yusuf AS, persilakanlah, masukkanlah ke dalam Mesir. InsyaAllahu aminin. InsyaAllah dengan izin Allah, kamu akan berada dalam keamanan. Tengok Yusuf ni dia pemerintah. Kuasa dekat tangan dia. Kuasa mutlak ada dekat tangan dia. Tapi dia tak kata, ya, jangan risau ya, garanti okey. Dia sandarkan perlindungan tu daripada, dia tak kata perlindungan tu daripada dia. Perlindungan tu daripada Allah. InsyaAllahu aminin. Masuk. Ayah masuk ke Mesir? Masih. Okey, baik. Mesir ni dia bukan sekadar Kahirah lah. Maksudnya seluruh negeri Mesir tu. Okey. Yang ini dalam istilah dalam kita istilahkan dalam ilmu Quran, dia ada istilah disebut sebagai mubahamat, iaitu benda yang Allah senyapkan. Benda tu maksudnya tak ada orang tahu melainkan andaian daripada para ulama tafsir ataupun kajian lah. Ada orang datang. Tapi benda-benda macam tu bukan tak penting. Cuma bila Allah diamkan, perhatian tu tak berat ke situ, tapi lebih kepada ada topik yang lebih penting untuk kita bincangkan. Tapi kalau ada orang nak kaji, silakanlah. Jadi benda-benda macam tu saya tak tahu. Mungkin ada orang tahulah, dia kaji, tengok dekat mana, mungkin. Tapi saya tak tahu sama ada Qahirah ke, Zaqazi ke. Tak tahu. Dia tak disebut, dia hanya sebut Mesir saja kan. Mesir. Musa. Ya, betul. Dia berikut tempat lain. Jadinya bila sebut Mesir tu luas lah.
Tak disebutkan daerah. Dan boleh jadi juga, terfikirlah. Mungkin nama daerah dulu tu tak sama dengan nama daerah sekarang kan. Mungkin orang dulu panggil daerahnya lain, kawasannya lain kan? Ataupun tak bernama, hanya dalam satu negara sahaja. Mungkinlah. Jadi saya sepanjang bacaan saya, Kahirah ni dia tak sepopular macam Baghdad. Sebab kota ilmu dulu Baghdad. Memang terkenal tu Baghdad dan tak disebut Iraq. Disebut Baghdad. Kan? Dan Kahirah tu tak dikenal sebagai Kahirah, hanya disebut sebagai Mesir. Jadi dia berbezalah. Mungkin Kahirah tu muncul lepas zaman-zaman lepas tu. Okay? Tapi zaman tu tak ada lagi dipanggil sebagai Kahirah dan sebagainya lah. Macam Baghdad, muncul dah lama. Dia kota ilmu. Ulama-ulama muncul dari sana. Macam kita panggil ni jugalah. Basrah. Kan? Itu kota-kota yang dulu. Sekarang ni orang tak kenal dah Basrah. Kan? Okay. Baik. Kemudian, ayat yang ke-100. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa rafa'a abwayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Wa rafa'a abwayhi 'alal 'arsy. Maka Yusuf ni telah mengangkat, rafa', mengangkat, memuliakan ataupun meletakkan kedua-dua ibu bapanya 'alal 'arsy, iaitu berada di tahtanya. Arash ni jangan ingat dekat arash Arash ni maksudnya tahta dia. Kedudukan dia sebagai pemerintah. Letak dekat atas tu. Sebagai tanda kemuliaan kepada ibu bapanya. Wa kharru lahu sujada. Dan semua mereka kharru. Kharru ni maksudnya terjatuh atas tanah. Kalimah khar tu maksudnya terjatuh atas tanah. Orang kita dalam bahasa kita sebut tersungkur lah. Semuanya rebah ke atas tanah, tersungkur. Lahu kepada Yusuf AS sujada, dalam keadaan bersujud kepada Nabi Yusuf AS. Baik, sujud dekat sini bukan sujud ibadah. Maksudnya bukan sujud kerana memperhamba pada Yusuf, tak. Tapi sujud ini adalah kerana perintah Allah. Allah perintahkan ayahnya, ibunya dan adik-beradiknya sujud kepada Nabi Yusuf AS. Jadi mereka sujud itu adalah kerana perintah Allah. Bukan kerana sujud memperhamba diri pada Yusuf AS. Apa? Takzim tu lebih tak, saya pun tak tahu nak istilahkan apa, tak tahulah. Mungkin ada istilah-istilah dia lah. Dia macam iblis lah. Sujud kepada Adam tu bukan berarti dia memperhamba diri pada Adam, tapi sujud itu adalah kerana kepatuhan kepada perintah Allah. Okay? Okay, right. Tapi di sini ada perbincangan. Ulama yang contemporary, antaranya macam Syekh Dr. Naufal, ini ulama daripada Jordan, ulama tafsir lah. Dia kata apa? Yang sujud kepada Nabi Yusuf ini adalah adik-beradik dia sahaja. Dia adalah perbincangan, saya tak baca detail. Tapi dia kata yang sujud ni adalah adik-beradik. Ibu ayahnya tak. Sebab itu Allah sebut ibu ayahnya duduk di atas tahta, yang adik-adiknya di bawah, maka yang sujud siapa? Adik-beradik dia sahaja. Ayahnya dengan ibunya tidak. Tetapi bila kita baca takwil mimpi Yusuf dari kecil, yang sujud itu adalah ahada asyara kaukaba. 12 bintang yang sujud. Termasuk ada asyams wal qamar. Adanya matahari dan juga bulan. Maksudnya ulama kita melihat matahari itu adalah ibu dia, manakala bulan itu adalah ayahnya. Maksudnya terlibatlah semua. Ayah ke, ibu ke, anak-anak semuanya sujud kepada Nabi Yusuf AS. Tapi ini perbincangan para ulama lah. Saya tak detail. Saya tak baca detail yang tu. Minta maaf saya tak baca detail. Tapi itulah pandangan mereka. Ada yang kata ayah ibu tak terlibat. Ada yang kata ibu ayah pun sujud kepada Nabi Yusuf AS. Wa qala, maka kata Nabi Yusuf AS, ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Dia kata, wahai ayah, inilah takwil mimpi yang kita telah takwilkan. Mimpiku itu sebelum ini. Qad ja'alaha rabbi, dan Tuhan telah menjadikan mimpi itu hak, perkara yang benar, perkara realiti. Baik. Apa persamaan cerita Yusuf ni dengan Nabi? Persamaannya, mimpi Yusuf ni datang daripada Allah. Dan Nabi SAW pun didatangi mimpi. Kalau kita baca dalam riwayat sirah,
Masa Nabi SAW nak terima wahyu, tahun yang masa umur Nabi 40 tahun tu, jadi Rasul, Nabi ni telah didatangi mimpi selama 6 bulan. Berturut-turut. Daripada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Ramadan, Nabi naik Gua Hira, Jibril turun sampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi. Sebab itu Jibril peluk Nabi ni. Pelukan itu adalah untuk bagi tahu pada Nabi, kamu ni bukan deja vu dah. Kan istilah deja vu kan. Kita bermimpi, tiba-tiba, kita tengok benda tu realiti. Saya rasa macam pernah sampai tempat ni. Tak pernah sampai pun. Tapi kerana deja vu, benda tu pernah dalam mimpi. Jadi pelukan Jibril tu untuk bagi tahu ini adalah hari realiti. Kamu rasa sakit tak? Sakit. Sakit itu adalah memberitahu ini perkara yang sebenar. Okey, bukan lagi mimpi-mimpi sahaja. Jadinya, persamaan Nabi Yusuf dengan Nabi SAW ni adalah mimpi dia. Dan mimpi Nabi ni adalah nubuwah, kenabian dia. Yusuf itulah kenabian dia. Dan Nabi SAW itulah kenabian dia. Yusuf mimpi, adik-beradik dia tahu, menyebabkan dia telah dihalau, dibuang dalam perigi. Nabi SAW didatangi mimpi, kemudian dilantik jadi Rasul, menjadikan orang Mekah benci dia, halau Nabi SAW keluar daripada kota Mekah. Cerita Nabi SAW dengan Yusuf ni sama. Bukan dia tak boleh rahsia. Tapi itu kewajipan, dia kena cerita. Dah jadi Rasul, dia kena cerita tentang dakwah. Kena perkenalkan agama Allah ni kepada umat manusia. Jadi, benda itulah menjadi asbab mereka ni dikeluarkan, dihalau dan dibenci oleh adik-beradik dan dibenci oleh umatnya, bangsanya sendiri. Itu persamaan cerita antara Yusuf dengan Nabi SAW. Jadi bila Allah kata qad ja'ala rabbi haqqa, apa yang kita mimpi dulu ya, semua ini dah jadi kebenaran pada hari ini. Ayahnya yang tahu kan. Kemudian kata Nabi Yusuf AS, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Okey, perhatikan ayat ni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Yusuf terus cakap pada ayah dia, dia kata apa? Wa qad ahsana. Dia kata waqad ahsana bi. Dia kata sesungguhnya Tuhan aku telah berbuat baik kepada aku. Id akhrajani minas sijn. Apabila dia telah mengeluarkan aku daripada penjara. Wa jaa bikum minal badwi. Dia telah datangkan aku daripada badwi, iaitu daripada desa, daripada satu kawasan yang sahara di Palestin tu, kering kontang. Min ba'di, iaitu dia datangkan aku ke istana, ke Mesir pula. An-nazagha syaitan, dia kata. Dan syaitanlah yang telah merosakkan perhubunganku. Baini, antara aku, wa baina ikhwati, dan antara adik-beradikku. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha lembut, maha halus kepada setiap yang dia kendaki. Baik. Nabi Yusuf ulang balik cerita pada ayah dia. Sebab ayah tak tahu cerita kan. Jadi dia kata, ayah, pertama, benda yang paling utama, Allah ni baiklah, dia kata. Allah ni memang baik. Dulu dia keluarkan saya daripada penjara. Dia datangkan saya daripada desa, akhirnya pindah duduk istana. Kemudiannya dulu syaitan ni telah merosakkan saya adik-beradik. Ini disebut apa benda ujian yang ditimpakan kepadanya. Tapi Yusuf kata apa? Allah tu Tuhan yang maha baik. Ahsanu bi wa qad ahsana bi. Allah tu memang baik. Itu yang perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Yusuf. Dan Yusuf kata apa lagi? Dia kata inna rabbi latif. Allah itu Tuhan yang lembut, lima yasha, apa yang dia kendaki. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, perhatikan ayat-ayat yang Nabi Yusuf kata ni. Setiap yang berlaku ujian kepada Yusuf, Yusuf sebut dua benda. Pertama, dia kata Allah itu baik, dan yang kedua, Allah itu latif. Latif ni adalah bermaksud lembut ataupun halus. Ia merujuk kepada kadang-kadang kita tak sedar. Setiap yang berlaku pada kita ni, adanya pertolongan Allah, kita tak sedar. Contoh macam mana? Nak bagi contoh. Bila Nabi Yusuf kata latif, latif liman yasha kan?
Dia kata Rabbi Latif lima yasha, dia kata. Kalimah latif ni Nabi Yusuf mengajar kita iaitu melihat Allah ni berada dalam semua keadaan. Biasanya bila kita susah kemudian kita berjaya, kita akan kata apa? Kita susah kemudian kita berjaya. Kita kata ni berkat usaha saya. Selalu disandar kalau orang tanya, "Dek, anak kita dapat SPM, hari ni keluar SPM." Kita bertanya, "Macam mana keputusan?" "Alhamdulillah, straight A." Share tak rahsia? Orang akan share apa yang dia buat. Betul? Saya ni berjaya sebab saya ni. Saya buat latihan ni. Jarang-jarang orang letak sebenarnya adanya Allah pada setiap yang saya dapat. Jadi Nabi Yusuf kata Allah ni halus. Halus ni nak kata Allah tu tak nampak. Kadang-kadang kita sangka kejayaan tu kita. Tapi sebenarnya bukan kita. Allah datangkan pertolongan. Bayangkan benda mustahil. Kamu daripada Palestin tiba-tiba duduk Mesir jadi Perdana Menteri. Mustahil. Tapi Allah membezakan. Tak, aku tak kata mustahil. Semua tu atas kehendak aku. Kamu daripada penjara tiba-tiba naik jadi Perdana Menteri. Pun mustahil. Kamu tak ada masuk sistem itu ke lah, tak ada masuk pengundian, tak ada jadi ahli politik, tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Benda tu mustahil. Tapi bagi Allah tak. Jadi Yusuf kata apa? Allah itu latif. Dalam semua yang saya lalui, Allah ada. Dan Allah ni dia sangat halus dan sangat lembut. Kalau kita tengok secara zahir tak nampak. Kita akan nampak saya. Kalau ikutkan dialog dia, Yusuf boleh kata, "Ya, ni berkat saya sabar tau ya. Saya tahan diri saya, akhirnya Allah balas." Selalunya kita akan sebut macam tu. Tapi Yusuf tak kata macam tu. Dia kata Allah baik dengan dia dan Allah itu halus. Ma yasha, apa yang dia nak. Faham? Dia tak sandar pada dia. Dia sandar pada yang lain. Contohlah, kita nak buat satu benda ni, jual tanah. Baru belajar. Saya tak mampu. Saya tak mampu. Tiba-tiba, dalam tempoh setahun, semua hartanah boleh jual. Kita pun kata, ni berkat saya belajar tau. Setiap minggu saya pergi kelas. Setiap minggu ni, dia boleh cerita. Kita akan sandarkan, ni usaha saya. Ini yang saya korbankan. Jarang-jarang kita ingat, sebenarnya Allah, mungkin Allah lapangkan, Allah beri awak kesihatan, Allah mudahkan urusan awak, Allah mudahkan anak-anak, jadi awak tak sulit tentang anak, awak boleh fokus pada kerjaya. Macam-macam kita tak nampak. Benda tu kita tak nampak. Tapi kata Yusuf, tak. Allah tu ada. Latif. Semua yang saya lalui, Allah tu latif. Bayangkan kalau benda ni kita pasak dalam fikiran kita, apa yang kita lalui, kita akan rasa mudah. Dan kita tak akan rasa berbangga dengan apa yang kita miliki. Sebab apa? Semuanya datang daripada Allah. Sebab itu last kali Nabi Yusuf kata apa? Cuba tengok last kali. Innahu huwal alim. Dia kata, ya, sesungguhnya Allah itu al-alim. Dan juga al-hakim. Dia kata Allah tu al-alim dan Allah itu al-hakim. Alim ni iaitu Allah mengetahui apa masalah saya. Allah je tahu apa masalah saya. Apa kesulitan saya. Tuan-tuan kena bayangkan, Nabi Yusuf, dia ni, ujian dia bukan ujian sikit-sikit. Ujian masa dia kecil, dicampak dalam perigi. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia kecil lagi, dia tak boleh cakap apa. Dia pun tak tahu. Yang dia boleh kata, saya sabar je lah. Itu satu ujian. Tapi ujian yang kedua lebih berat. Sebab apa? Ujian dia digoda. Yang mana platform tu dah ada dah. Tinggal Yusuf kata ya ataupun tidak. Peluang tu dah ada. Pintu dah ditutup. Orang tak ada. Digoda. Tapi Yusuf tolak. Tapi akibatnya Yusuf ni dihenyak maruah dia. Tuan-tuan boleh sabar ke? Kalau kita, orang rampas harta, orang khianat kita, okeylah, tak apalah. Orang tipu duit saya, kita boleh sabar. Tapi kalau orang pijak maruah kita, kita macam mana? Saya tak boleh sabar. Kan? Orang pijak maruah kita, kita pertahankan hak kita, maruah kita. Benda lain, ya, saya boleh. Tapi kalau maruah saya minta maaf. Saya ada pantang saya, contohlah. Ini saya tak boleh kompromi dalam hal macam ni. Tapi Yusuf, Allah tunjukkan, maruah dia dah dipijak sampai dia kena penjara dah. Satu kota Mesir malukan dia. Dia ni masuk penjara kerana goda majikan dia. Kan perkataan tu keluar kan, yang kita dah sebut sebelum ni, viral dah. Tapi Yusuf sabar. Sebab apa? Dia kata Allah sahaja Tuhan yang al-alim. Dia tahu masalah saya. Kesulitan saya, problem saya Allah tahu.
Dan Allah lah Tuhan yang Al-Hakim, bijaksana untuk mengatur semua benda. Okay? Dalam bahasa mudahnya ibu-ibu, apa yang dihadapi oleh Yusuf ni, kita boleh tengok kenapalah Yusuf ni pemaaf. Mudah sangat memaafkan. Kerana dia sandarkan semua urusan itu adalah kepada Allah. Dapat kebaikan Allah, dapat keburukan pun adalah Allah. Mudah je. Dapat baik Allah, dapat keburukan pun Allah. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Ada orang bagi kita hadiah. Orang yang sihat, dia tak akan tengok pada hadiah. Tapi dia akan kata apa? Terima kasih Tuhan bagi saya hadiah. Orang sihat kan, normal. Tapi kalau orang yang tak sihat, dia dapat hadiah, dia tak peduli orang yang bagi. Dia duduk belik hadiah tu. Tengok hadiah. Hadiah ni tak cantik lah. Hadiah ni okey lah. Itu orang tak sihat. Macam itulah kita dengan Allah. Kita dapat musibah ke, dapat nikmat, kita duduk ralit dengan nikmat dan ralit dengan musibah. Tapi kita lupa siapa yang memberi nikmat dan siapa yang memberi musibah. Jadi Nabi Yusuf ajar pada kita pada ayat ini, bila dia cerita pada ayah dia, dia kata, ya, ujian saya memang banyak, tapi Allah tu latif. Allah tu ada dekat semua yang saya ada ni. Yang saya lalui, Allah ada. Dan Allah tu sentiasa buat baik pada saya. Dan Allah itu adalah Al-Alim. Dia tahu apa masalah saya. Dan Allah jugalah Tuhan yang bijaksana. Dia atur semua benda ni. Saya duduk dekat sini bukan sebab saya. Tapi adalah sebab Allah Ta'ala yang menentukan. Okey, baik. Kita tengok ayat berikutnya. Ayat 101. Allah Ta'ala menyebutkan, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Bila ayahnya, adik-beradiknya dah baik, dah berkumpul di Mesir, hidup di Mesir, mereka bahagia, keadaan dah tenang, maka Allah cerita pada ayat 110 ni, 101 ni, iaitu doa daripada Yusuf. Apa perasaan seorang anak bila masalah selesai? Okey, sekarang ni benda ni bertahun-tahun masalah, tiba-tiba selesai. Apa yang Yusuf doakan kepada Allah ketika mana semua urusan dah selesai? Maka Yusuf pun berdoa. Ketika dia bersendirian, Allah rakamkan. Dia kata apa? Rabbi, wahai Allah, qad ataitani, engkau telah menganugerahkan kepada aku, kau telah berikan kepada aku minal mulk, sebahagian daripada kerajaan. Kalimah minal ni selalu kita sebut daripada lah. Kan daripada. Tapi minal juga dia merujuk kepada sebahagian. Okay, dia memberi maksud ba'du. Sebab itu kita kalau belajar bahasa Arab, ada orang sebut apa? An-nazafatu minal iman. Kita akan sebut kebersihan itu sebahagian iman. Kita tak kata kebersihan daripada iman. Kebersihan itu sebahagian ataupun separuh daripada iman. Jadi dia kata, ya Allah, kau telah berikan aku sebahagian daripada kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Allah Tuhan yang berkuasa, ada kerajaan. Jadi dia kata, wahai Allah, engkau telah berikan aku sebahagian daripada kerajaan. Kuasa tu aku dapat. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan kau telah mengajarkan aku. Kalimah 'allam bukan ta'lim. Ta'lim ni belajar. Saya belajar. 'Allam dia tak belajar. Tapi dia diberikan ilmu. Sebab itu kita baca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi apa? Bukan, surah Ar-Rahman, 'allamal Quran. Kan ada kalimah 'allamal Quran. Yang mana Allah Ta'ala sebut, dialah Tuhan yang Ar-Rahman dan dialah Tuhan yang mengajar. Allah yang beri. Jadi Yusuf mengakui, ilmu takwil mimpi ni bukan dia belajar. Tetapi ilmu yang dia diajarkan oleh Allah. Allah yang mengajarkan kepadanya. Okey? Jadi dia kata, wa'allamtani min ta'wil. Kau ajarkan aku ilmu ta'wil hadis. Doa ni apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Menunjukkan kepada kita, Yusuf sebut dalam hidup dia, dia berada di kemuncak kehidupan. Sebab apa? Dia ada kerajaan, kuasa dan dia ada ilmu. Dua-dua ni kemuncak. Ada orang, dia ada ilmu. Itu pun dia duduk di tempat yang tertinggi. Tonton tengok. Ada orang kerana kebijakan dia, dia punya kajian dia diakui, dia duduk di tempat mana? Dia dimuliakan, diberikan sanjungan, diberikan pangkat. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee. Dia tak ada jawatan. Tapi kerana dia ada ilmu, kebijakan dia, dia buat filem tu jauh, merentas zaman dia. Orang beri dia gelaran, orang beri dia kedudukan, beri kemuliaan. Siapa lagi? Albert Einstein kan? Orangnya tak sihat pun.
tapi kerana dia ni bijak, maka orang tetap hormati dia, berikan. Ni betul. Orang yang dapat ilmu, dapat kelebihan. Tapi Yusuf, dia kata aku dapat dua ya Allah. Aku dapat ilmu dan aku dapat kuasa. Ada orang dapat kuasa tapi tak ada ilmu. Dia jadi dia jadi pemerintah, jadi menteri ke apa ke, tapi tak ada ilmu. Tapi ada kuasa. Dapat penghormatan. Tapi Yusuf kata, tak, ya Allah, Engkau telah ataitani, Kau berikan kepada aku dua-dua. Kemuncak kehidupan manusia ni, ada ilmu dan ada kerajaan. Dia duduk di tempat yang paling atas. Dia kata, cukuplah, syukur ya Allah Kau berikan aku pada ni. Kemudian dia kata apa? Fatiras samawati wal ard. Dia kata, wahai Allah, Engkaulah Tuhan fatiras samawati wal ard. Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Perhatikan kalimah fatira. Fatira, dia sama dengan kalimah khalaqa dan kalimah ja'ala. Kita dah pernah bincang dulu banyak kali dah. Khalaqa, Allah menciptakan. Ja'ala, Allah menjadikan. Fatira ataupun fatara, menjadikan juga, menciptakan. Apa beza kalimah ni? Khalaqa dengan ja'ala, tuan-tuan dah maklum dah, saya dah ulang banyak kali. Fatara ataupun fatira, Tuhan yang menciptakan. Ini bererti dia cipta dan dia sempurnakan. Itu kalimah fatir. Fatir ni, Allah dia ciptakan daripada tak ada kepada ada dan dia sempurnakan. Itu hebat. Okay? Kalau ja'ala, kalau khalaqa, dia cipta daripada tak ada kepada ada. Itu khalaqa. Tapi kalau fatir, Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Okay? Itu maksudnya. Sebab itu dia kata, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dan Engkaulah Tuhan yang melindungi aku dunia dan akhirat. Yusuf nak kata, kerajaan yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, itu bukan pelindung saya. Itu bukan yang menyelamatkan saya. Tak. Tapi Yusuf kata, yang melindungi aku dunia akhirat adalah Engkau, wahai Allah. Itu pengajaran untuk kita, tuan-tuan. Ada orang bila dia pegang kuasa, dia kata kuasa ni menjamin saya. Ada orang dia ada harta, dia kata dengan duit saya selamat dunia akhirat. Tapi kata Yusuf AS mengajar kita, dia duduk di dua kemuncak benda yang dia dapat daripada Allah. Tapi dia kata, anta waliyyi. Engkaulah yang melindungi aku dunia akhirat. Harta tak melindungi aku, jawatan pangkat tak melindungi aku. Yang melindungi aku adalah Allah. Itu Nabi Yusuf AS. Kemudian, Allah Ta'ala, kita dah pukul 11.10. Saya nak ambilkan juga. Tuan-tuan perhatikan. Nampak tak? Sebelum Yusuf sebut apa yang dia nak, sebelum dia kata, ya Allah, anta wali, Kau selamatkan aku ni, Yusuf kata apa? Fatiras sama. Dia kata, ya Allah, Engkau Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan alam ni. Ini menunjukkan kepada kita, seni berdoa ni, bila kita berdoa, jangan terus angkat tangan, ya Allah beri saya bla 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 bla. Tapi perlulah ada kesenian, iaitu dengan memuji dan memuja Allah. Macam Fatihah lah. Sebelum kita minta ihdina tu, kita sebut dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah lah Tuhan, segala pujian bagi Tuhan sekalian alam. Kemudian kita kata Allah lah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lah Malikamiddin. Baru sebut hajat kita tu. Ihdinas siratal mustaqim. Dan bila sebut hajat tu pula, tutup pula dengan hajat kita. Kalau itu yang terbaik untuk agama saya dan saya, kau makbulkan. Kalau tak baik, kau jangan makbulkan. Sebab itu kita kata, siratal ladzi. Tunjuk jalan yang lurus, jalan yang mana? Jalan yang diikuti oleh engkau yang an'amta alaihim, orang yang kau beri nikmat, jalan para nabi, para salihin, para siddiqin, dan bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bukan jalan yang engkau murkai dan yang engkau sesatkan. Jadi sebab itu kalau kita berhajat, ya Allah, kalau benda ni baik, kau makbulkan. Baik untuk agamaku, baik untuk aku, untuk dunia akhiratku, kau makbulkan. Kalau tak baik, kau tak payah makbulkan. Itu cara kita berdoa. Puji dulu, minta, kemudian ending tu kita serah. Kalau dia baik untuk agama kau, ya Allah, kau makbulkan. Kalau tak baik, merosakkan aku, kau jangan makbulkan. Itu seni doa yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah di dalam surah Fatihah. Baik, bila dia dah puji-puji Allah, baru dia kata apa? Tawaffani musliman. Maka ya Allah, tawaffani. Wafa kat sini tuan-tuan.
Wafa ni maksudnya wafat. Kalau kita sebut wafat. Tapi sebenarnya kalimah wafa ni, dia datang daripada kalimah sempurnakan. Okay, sempurna. Sebab itu ada orang namanya Aufa. Saya ada seorang anak buah, saya namakan dia. Kakak saya minta saya namakan anak buah lah. Saya bagilah namanya Aufa. Saya bagi namanya Naila Aufa. Aufa tu maksudnya menyempurnakan. Okay? Jadi kenapa Allah kata wafat? Kita sebut wafat. Sebab apa? Kita kehidupan dekat dunia ni dah sempurna dah tugasan kita. Maka kita kembali kepada Allah. Ingat hidup dekat dunia ni bukan untuk senang. Hidup dekat dunia ni adalah untuk menjalankan tugasan sebagai hamba dan juga sebagai khalifah. Sebab itu bila kita mati, wafat tu kita disebut sebagai aufa ataupun wafat. Adalah setelah kita sempurna tugasan. Kita tak diperlukan dah. Barulah kita kembali pada Allah. Perkataan tu sebenarnya mengajar kita. Saya ni selagi tak balik, selagi tu kena sempurnakan kerja saya. Selagi tak sempurna, selagi tu saya tak boleh balik ke hari akhirat. Jadi kita kena ingat sampai bila. Jadi Yusuf kata apa? Tawaffani musliman. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan Islam. Nabi Yusuf tak minta dimatikan, tapi dia minta supaya akan dimatikan sebagai seorang Muslim. Bayangkan, dia Rasul ni, dia Nabi. Dia pun minta meninggal dalam sebagai orang yang beriman kepada Allah. Wa alhiqni, dan engkau satukan aku, gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah rakamkan doa ini? Sebab doa inilah yang menjadi panduan hala tuju kepada kehidupan Yusuf. Kenapa Yusuf ni pemaaf sungguh? Abang dia buat jahat, dia maafkan. Dia di penjara pun dia maafkan. Zulaika buat macam-macam pada dia, dia maafkan. Kawan dia lupa nak beritahu raja, dia maafkan. Macam tak ada perasaan. Rupa-rupanya dia nak supaya dia diwafatkan secara dalam keadaan Islam. Macam ni ya tuan-tuan. Kita ni kalau masuk tahun baru, kita selalu apa? Apa perancangan kita? Betul? Apa perancangan saya? Saya ni tahun depan 2023 saya nak buat apa? Tapi sebenarnya kita diajar sebenarnya untuk merancang cara mati kita. Lalu kita merancang hidup kita. Sebenarnya kita ni merancang cara mati kita. Sebab bila kita tahu, saya nak mati dalam keadaan saya bersyahadah, saya nak mati di masjid, automatik. Macam mana nak mati dalam masjid kalau masjid pun tak pergi? Jadi bila kita tahu kita merancang nak mati macam mana, maka kita akan ke arah tu. Dan itu Yusuf kata, Ya Allah, matikan saya sebagai orang yang Muslim. Muslim ni apa? Kenapa dia tak kata mukmin? Muslim ni kan daripada kalimah salam. Saya ni selamat menyakiti orang lain pun selamat daripada menyakiti saya. Itu kalimah selamat, salam Muslim. Jadi dia kata, Ya Allah, saya nak kau wafatkan aku dalam keadaan Muslim. Maksudnya Yusuf merancang cara mati dia. Dia dah nampak dah, saya nak wafat dalam keadaan yang macam mana. Maka sebab itulah orang buat khianat pada dia, dia maafkan. Tak apa, saya maafkan. Sebab apa? Inilah cara yang dia rancang macam mana saya nak meninggal dunia. Bila kita rancang cara mati kita, automatik kita akan rancang cara hidup kita. Selalu orang motivator kata apa? Dia kata begin with end in mind lah, dia kata kan. Kita nak tahu penghujung macam mana tu, kita bermula dengan penghujung tu. Saya nak ke sana. Jalan kita macam ni. Baru kita tahu destinasi ke mana. Ni kita dah mula tak tahu destinasi nak ke mana, tak tahu. Jadi cara mati ni akan menentukan cara hidup. Jadi Yusuf bagi tahu. Daripada awal kita belajar kisah Yusuf ni, kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia dah merancang cara mati dia. Dia nak Allah wafatkan dia, sempurnakan kehidupan tugasan dia ni adalah sebagai seorang Muslim. Okey? Dan dia minta supaya Allah wa alhiqni, dan akan bersamakan dengannya bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi macam mana dia nak jadi Muslim dan soleh ni? Kalau dia ni pemarah, tak memaafkan, kan, dia khianat orang, dia berdendam, berhasad. Jadi kerana dia dah letakkan objektif hidupnya macam tu, matinya macam tu, maka dia telah mengubah seluruh kehidupannya. Saya percayalah tuan-tuan, pengajaran ni untuk saya juga. Kita rancang mati kita macam mana. Lalu kita rancang hidup kita. Cuba kita rancang. Saya nak mati macam mana. Tuan-tuan visualkan, saya nak mati macam mana. Dalam keadaan macam mana. Maka automatik, percayalah, dia akan merubah
Contohlah nak bagi mudah faham. Kalaulah hari ini kita kata, kita akan mati dalam tempoh 30 hari. Apa yang kita akan buat sekarang? Saya akan mati 30 hari. Kita tahu tarikh, kita mati 30 hari. Apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan hanya fokus kepada penghujung kita, kan? Macam itulah Yusuf AS, bila dah diletakkan matlamat dia, saya nak mati dalam macam ni, automatik apa yang dia buat semuanya menjurus kepada cara kewafatannya. Meletakkan kepada matlamat dia. Kita tak diajar untuk mengharap mati, sebab ayat ni bukan mengharap kematian, tetapi adalah meminta supaya diwafatkan dalam keadaan sekian-sekian. Okey, baik. Ada satu hadis daripada Anas bin Malik, Nabi SAW menyebutkan, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali di antara kamu meminta kematian. Lidarrin nazal bih. Kerana bahaya akan menimpanya. Kemudaratan itu akan timpa padanya. Fa in kana wala budda mutamanniyan al-maut. Jika dia dalam keadaan terpaksa mengharapkan kematian, maka mintalah, falyakul, katakanlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayah. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup ini baik. Al-hayatu khairal li. Wa tawaffani, dan kau wafatkan aku idza kanatil wafatu khairul li. Dan kau wafatkan aku kalau wafat itu baik. Maksudnya Nabi ajar kita jangan minta mati. Melainkan kita terdesak, dipenjarakan, diseksa, diazab. Maka kita kata, ya Allah, kalau hidup ni baik, kau hidupkan. Tapi kalau mati itu baik, kau matikan. Itu dibenarkan. Bukan minta, ya Allah, matikan saya sekarang. Tak, itu tak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi Yusuf minta ni bukan dia minta mati, tapi minta dimatikan nanti dalam keadaan seperti yang dia hajatkan. Okey, ayat 102. Allah Ta'ala menyebutkan, Zalika min amba'il ghaib nuhi ilaik. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikianlah anba, daripada kalimah naba, inilah berita-berita. Sebab berita ni, an-naba ni adalah berita besar. Okay? Al-khabar, berita kecil. Kalau berita yang tuan-tuan selalu dengar ni, berita-berita biasa ni, itu namanya khabar. Tapi kalau berita besar, yang duduk dekat front page surat khabar tu, kalau dia keluar dekat buletin utama tu, itu adalah an-naba, berita paling utama. Macam sekarang ni, saya tak tahulah pergi mana, Harimau Malaya masuk Piala Asia. Dia bola lah. Oh, semua tak tahu kan? Dia tak jadi nabak lah. Nabak ni maksudnya berita terlalu besar. Semua orang tahu cerita tu. Jadi Allah kata apa? Semua cerita-cerita yang kamu dengar ni adalah berita yang ghaib. Berita yang tak diketahui. Nuhi ilaik, dan kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Terus ayat ni menjurus kepada Nabi balik. Okay? Semua cerita ni orang tak tahu, kau tak tahu. Sebab apa saya dah sebut dah? Orang Bani Israel tak suka kepada Nabi Yusuf AS. Dia mendoakan kewafatan Yusuf itu adalah sebagai halak, kebinasaan. Jadi cerita tu sebab tu tak popular cerita Yusuf ni. Tapi Allah ceritakan. Allah ceritakan. Benda tu kata Allah ghaib. Maka aku wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim, kata Allah. Padahal engkau tak berada dengan mereka pun. Ini membawa kita berfikir. Okay? Nabi tak bersama dengan adik-beradik Nabi ni. Nabi tak bersama dengan Nabi Yaqub, tak ada pun. Tapi Nabi tahu macam mana dialog, apa ucapan, terperinci pula. Dekat persimpangan mereka keluar dah bau dah baju Yusuf. Benda tu sangat terperinci. Jadi Allah suruh kita berfikir. Benda ni semua perkara ghaib. Nabi tak tahu. Tapi kerana wahyu, Nabi tahu. Iz ajma'u amrahum wahum yamkurun, kata Allah. Ketika mereka memutuskan rencana nak masukkan Yusuf ke dalam perigi. Dan ketika mana mereka nak menipu daya Yusuf. Kau tengok, engkau tak bersama dengan Yusuf dan adik-beradiknya. Ketika abangnya nak buang Yusuf dalam perigi, engkau tak berada dengan di sana, wahai Muhammad. Ketika Zulaikha nak menggoda Yusuf, engkau tak bersama dengan mereka pun. Tapi macam mana engkau tahu? Detail, dialog semua siap. Adalah kerana ini adalah wahyu. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, kata Allah. Dan sebahagian manusia yang tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka, itu tidak lain hanyalah pengajaran kepada alam ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ayat 103 dengan 104. Okey. Baik, Allah Ta'ala sebut ni sebab Allah nak membandingkan. Bila cerita ghaib, tiba-tiba Allah kata wala wa ma tas'aluhum alaihi min ajar. Tengok ayat ke 104. Allah kata Nabi tak pernah minta pun upah. Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba sebut macam tu? Nabi tak pernah minta pun upah. Kenapa Nabi sebut macam ni? Sebabnya pada zaman Nabi, cerita ghaib ni dibayar. Sebab Nabi ni dia bersaing dengan tukang-tukang tilik. Kahin, bomo, pawang. Jadi bomo pawang ni, orang masyarakatnya suka tahu benda ghaib. Kenapa? Sebab mereka ni bermusuh dengan benda yang mereka tak tahu. Benda akan datang, kita tak tahu kan. Jadi kita dalam keadaan takut. Jadi kita cuba ramal. Jumpalah dengan pawang-pawang. Pawang-pawang ni pula, dia kata, okeylah, saya tolong kamu. Saya akan takwil kamu punya kehidupan. Tapi ada pengeras. Jadi Nabi ni Allah kata apa? Dia cerita benda ghaib kepada manusia. Nabi tak pernah minta upah. Tak pernah pun. Satu upah pun tak pernah minta. Nabi cerita dia kata Allah, in huwa illa zikr, kata Allah. Tidak lain hanyalah sebagai ingatan. Ni peringatan. Aku cerita ni bukan kepentingan peribadi, tapi untuk ingatan kamu. Lil alamin, untuk sekalian alam. Jangan macam tu. Yalah. Sebab apa? Bagus aku ni. Dia sebenarnya, ni istilahnya hibah lah. Okay. Sebabnya kalau kita, ada orang memang dia jadikan ini sebagai dalil. Tapi kalau tengok pandangan para ulama, banyak yang membenarkan. Okay. Banyak yang membenarkan. Sebab itu para ulama silam, bahkan ulama-ulama yang berada di Mesir pun, kalau mereka nak mengajar Quran saja mengajar, dan mereka akan letakkan, okeylah, ada bacaan yang bersanad. Di Mesir popular lah untuk bacaan bersanad ni. Dan setiap tu ada dia punya hibah dia. Okay? Hibah kepada guru yang mengajar. Dan ini diharuskan. Tapi lebih baik kalau dia bekerja. Sebab kita tak bergantung kepada ni. Kan kita ada pekerjaan kita. Yang ini terpulang. Kamu nak beri, yang penting dia niat ini sebagai dakwah. Diberi ataupun tidak tetap pulang. Tapi saya tak bergantung pada tu. Saya bergantung kepada saya punya ni aib kita, maruah kita lah. Saya ingat lagi. Guru Ni Aziz sebut. Dia kata apa? Setiap pendakwah ni dia perlu jaga maruah dia. Iaitu dia mesti bekerja. Berniaga sendiri, bekerja sendiri. Jadi bila dia buat urusan dakwah, orang tak tuduh dia. Ni sebab makan duit ceramah ni, tak. Orang tak tuduh dia. Diberi tu adalah kerana orang nak beri. Kalau tak beri pun tak ada masalah. Ni kerja saya. Sebab saya orang mukmin. Saya dibayar, tak dibayar, saya tetap berdakwah. Awak tak bagi saya ceramah juga tempat lain. Saya tetap buat kerja agama juga. Itu orang mukmin. Yang penting, pendakwah mesti ada maruah. Dia ada kerja dia. Dia buat kerja dia. Ya, itu yang berlaku kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni, dia ulama. Tapi dia ada satu fikiran. Dia kata apa? Saya ni Allah berikan satu pemikiran bisnes. Orang otak bisnes. Satu gifted lah kan. Dia ada otak, dia pandai bisnes, pandai berniaga. Jadi, dia gunakan kemampuan dia, rezeki dia ada, dia pergi biayai ulama zaman dia. Siapa dia bayar? Sufyan Ats-Tsauri. Siapa lagi? Imam Malik bin Anas. Dia kata, dua ulama ni, dan ada ulama-ulama lain, mereka ni tak patut bekerja. Sebab apa? Kalau dia bekerja, sibuk bekerja, siapa nak belajar, siapa nak pergi dakwah? Jadi, kehidupan dia, saya tanggung. Sedangkan dia ulama ni. Tapi dia kata apa? Saya ni tak mampu untuk berdakwah. Ulama kata, saya tak mampu dakwah. Sedangkan dia berdakwah. Tapi dia kata, saya tak mampu. Tapi saya ada harta, saya biayai orang-orang macam ni. Ini cara berfikir orang dulu kan. Dia lihat macam tu. Dia sebenarnya kalau semua matlamat kita sama, dia istilah, dia ni makan duit ni, dia ni, kita tak ada istilah macam tu lah. Itu lebih pada tuduh menuduh. Tapi kalau matlamat sama, kita tahu apa position kita, apa yang perlu kita beri pada agama. Ada orang rezeki pada ilmu, ada orang diberi rezeki pada harta, tapi masing-masing matlamat sama. Semuanya nak tinggikan agama. Okay? Baik. Jadi ayat yang 104 ni adalah merujuk kepada Nabi tak minta upah tu bukan sebab perlu dibayar upah. Tapi sebab khusus cerita ghaib zaman Nabi ni memang dukun-dukun akan minta upah.
Tapi Nabi tak. Allah kata dia tak pernah minta upah, tapi itu kerja dia dan dia adalah untuk memberi peringatan kepada alam ini. Okey? Adalah untuk memberi peringatan kepada alam ini. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. 105 pula. Allah kata, "Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun," kata Allah. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, sedang mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah. Maksudnya Allah memerintahkan kepada kita, tengok seluruh alam ni. Melalui kisah ada pengajaran, melihat langit ada pengajaran. Kalimah ayah ini adalah merujuk kepada tanda-tanda, kekuasaan Allah. Sebenarnya tuan-tuan, di sini ada ulasan lagi. Panjang ni. Ni ada ulasan lagi. Nampak macam satu sesi lagi ya. Tak dapat kita nak selesaikan Okey, saya nak tunjuk macam ni tuan-tuan. Sebenarnya seperti saya pernah sebut pada tuan-tuan, surah Yusuf ni dia adalah cerita. Kalau kita tengok ayat-ayatnya pun special, yang mana Allah tak sebut dalam ayat-ayat lain melainkan dalam surah Yusuf je ada kalimah-kalimah khusus lah. Dan kita boleh istilahkan ayat-ayat dia lebih berbentuk novel lah. Dia lebih ayat-ayat yang berbunga-bunga, macam kita dengar pun sedap. Okey? Kalimah-kalimah dia. Bila kita tengok orang tulis novel ni, dia ada dua istilah. Dia mesti ada prolog dan dia mesti ada epilog. Kalau kita jenis orang yang tengok drama ke belajar penulisan ni, dia akan tahulah. Kalau dalam ilmu penulisan, prolog ni macam pendahuluan, epilog ni macam penutup lah. Kat sini dia punya konten dia. Ini konten. Jadinya dalam surah Yusuf macam tu juga. Pendahuluan dia Allah letakkan adanya prolog. Sekarang ni kita berada di epilog dia. Epilog ni dia macam ada satu conclusion daripada Allah. Tapi conclusion dia unik. Yang itu yang ayat-ayat ujung-ujung tu saya explain nanti lah. Minggu hadapan nanti insya-Allah kita jumpa lagi. Saya akan explain. Dia punya rumusan dia tu sangat menarik. Dan prolog ni Allah angkat satu tema. Sebab prolog ni, kalau kita tengok orang menulis novel ke apa, dia angkat tema novel dia apa, drama dia apa, penulisan dia apa. Tema dekat sini Allah letakkan temanya adalah mimpi. Dan dia adalah sebagai nubuwah. Perhatikan, mana-mana ayat yang Allah Ta'ala sebut ataupun cerita dalam ni, semuanya mengangkat ni. Perhatikan. Okay? Ini saya nak tunjukkanlah sekadar seimbas lalu je. Nanti kita akan bincang lagi sekali pada minggu hadapan. Okay? Berkaitan dengan nubuwah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, permulaan surah Yusuf, Allah menggunakan kalimah, kata Allah Ta'ala, tilka ayat. Okay? Allah Ta'ala sebut dalam bentuk jamak kan? Saya minta maaf. Tak perasan pula. Allah Ta'ala gunakan tilka ayat. Kalimah perkataan ni, kalimah ni dia memberi maksud yang sangat besar. Ni starting dia. Allah gunakan kalimah tilka. Kat sini namanya isim isyarah. Dalam bahasa Arab dia ada dua. Satu nama zalika, satu lagi namanya tilka. Perhatikan ayat yang kita tengah baca ni Allah gunakan kalimah zalika, betul? Betul tak? Saya tak lupa. Perasan tadi. Mana tadi? Ayat 102 tadi tu. Bila Allah dah habis cerita doa Nabi Yusuf tu, Allah kata zalika anba tadi kan? Allah gunakan kalimah zalika. Dekat sini Allah guna zalika, tapi pendahuluan dia Allah gunakan tilka. Kalau kita baca bahasa Arab, zalika dengan tilka ni dia adik-beradik. Ni adik-beradik ni. Ya, betul. Dia feminin dengan maskulin. Tapi maksud dia sama, iaitu itu. Itu. Tapi tilka ni untuk feminin, zalika ni untuk maskulin. Dia persamaan tu ada. Nanti kita akan jumpalah persamaan dia. Allah Ta'ala buka, Allah tutup dengan sempurna. Tapi kalimah ni, besar. Kenapa Allah mulakan dengan kalimah zalika, tilka? Sedangkan kalimah ni, dia tak boleh duduk depan. Contohlah, saya bagi contoh bahasa mudah. Kalau kita buat satu ayat penuh, kita akan mulakan dengan nama Ahmad. Ahmad Perdana Menteri. Baru kita sebut beliau. Betul tak?
beliau. Sebab apa? Baru orang tahu yang ini merujuk pada siapa. Tapi sekarang bila Allah sebut tilka dan zalika, Allah tak dahulukan dengan apa-apa pun. Tiba-tiba je Allah kata itu. Itu tu merujuk pada siapa? Dekat sinilah yang akan datang pengajaran. Nantilah kita akan jumpa untuk next time. InsyaAllah. Okay? Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf tuan-tuan. Berniat berkali-kali nak habiskan. Tak apalah ya. Sebab selalu kita akan ulang sedikit lah. Okay? Ulang sedikit untuk dapat ni. Okay, tak apalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki. Kita akan jumpa minggu hadapan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat, pengajaran dan teladan daripada kisah ini. Semoga Allah Taala terima amalan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.